Ustaz tak dengar. Slow. Alright. Ustaz ulang balik Dengar tak? Dengar sir. Dengar. Kalau dengar tekan 1. Alright, dengar Jadi dalam Islam, kita kata dalam Islam ni ada pembagian akidah, ada pembagian syariah dan juga ada pembagian akhlak. Dalam bab akidah kita sebut berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan perkara-perkara yang kita tak nampak tapi kita percaya benda tu ada. Benda tu akan berlaku, benda tu berlaku Dan dalam bab syariah kita sebut syariah ni peraturan, undang-undang, ketetapan Allah Ta'ala, dan mungkin kita boleh bahagikan syariah ni dalam aspek fiqh ataupun kepahaman fiqh-fiqh tertentu. Contohnya fiqh taharah. Suci lah. Macam mana kita ambil wuduk, mandi, sebagainya lah suci. Kedua fiqh kita akan panggil fiqh ibadat. Contohnya macam mana nak semayang, macam mana nak puasa, zakat, haji semualah. Yang ketiga kita boleh panggil fiqh munakahat. Macam mana kita kahwin, bercerai, macam mana berkaitan dengan perkahwinan. Mana ada yang berkaitan dengan fiqh munakahat. Yang keempat kita panggil fiqh muamalat. Fiqh muamalat macam mana perhubungan kita seharian dalam urus niaga, dalam bab takaful, dalam bab perbankan, dalam bab gadaian ar-rahnu, dalam bab insurans Islam. Dan ada di sana juga kita panggil fiqh jinayat. Iaitulah kepahaman tentang jinayah Islam. Dalam Islam ni kalau kita melakukan perkara-perkara yang dilarang, lakukan dosa besar, dipanggil bab jinayah lah. Ini yang kita akan tengok pada pagi ini tentang undang-undang jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam. Kalau kita tengok konsep, prinsip dan falsafah perundangan Islam, yang mana perundangan Islam ni dia berdasarkan kepada prinsip meletakkan hukuman. Maknanya kalau seseorang melakukan satu perkara, ada sesuatu benda punishment, hukuman yang diberikan kalau kita langgar buda. Macam hari ni juga. Kita buat sesuatu, maka kita akan dapat sesuatu benda. Kalau buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapat benda yang tak baik. Begitulah. Maka perundangan Islam adalah satu perundangan yang meliputi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini kena faham konsep ni. Ada perkara-perkara yang Allah telah tentukan
telah tentukan kepada kita. Ketetapan-ketetapan tu Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Kita buat ini dapat dia punya hukuman. Ini dia punya denda. Maknanya ada yang Allah Ta'ala telah tentukan. Contohnya bab zina, itu Allah Ta'ala telah tentukan hukumannya. Bab mencuri, bab minum arak, bab apa lagi? Yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Ini kalau kita langgar, maka kita dapat hukuman. Ini telah ditentukan Allah Ta'ala. Manusia tak boleh ubah sewenang-wenang. Kalau Allah Ta'ala kata orang berzina itu hendaklah dia disebat 100 kali yang belum kahwin, maka itulah hukuman. Tak boleh dipinda. Kalau direjam sampai mati yang dah kahwin, itulah hukumannya. Ini Allah Ta'ala telah tentukan berdasarkan kaedah, berdasarkan cara yang telah ditentukan. Kalau sabit kesalahannya. Dan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia, iaitu mujtahid, dipanggil undang-undang takzir. Kalau tadi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ada dua, hudud dan qisas. Hudud kita sebut hak yang Allah Ta'ala telah tentukan, ketetapannya tak boleh diubah. Qisas pula hak kepada manusia. Contohnya apabila dia bunuh orang tu, maka kerajaan akan balas bunuh balik orang yang membunuh orang tersebut. Ini dipanggil hak manusia. Tadi hak Allah Ta'ala, hak manusia. Dan ada satu dipanggil hak pemerintah, dipanggil undang-undang takzir. Contoh kerajaan menetapkan peraturan kalau kita melanggar lampu merah, hendaklah didenda RM300, maka itu hukuman takzir. Mana undang-undang yang ditetapkan oleh manusia, yang mana Allah Ta'ala bagi kelapangan kepada manusia untuk memikirkan kaedah cara terbaik. Dan kaedah sumber yang digunakan adalah melalui mekanisme ijtihad. Maknanya ulama telah bersungguh-sungguh berfikir, mengambil pandangan-pandangan, lalu pandangan tadi yang tak ada dalam Quran dan Sunnah. Ulama tak boleh ijtihad benda yang telah ada dalam Quran dan Sunnah, tiba-tiba diijtihad. Contoh semayang. Semayang Allah Ta'ala telah fardukan dan hadis Nabi pun sebut semayang 5 waktu sehari semalam. Tiba-tiba ulama berfatwa semayang musim COVID ni 3 waktu. Tak boleh. Tetap 5 waktu walaupun COVID ke, walaupun apa pun, perang pun tetap sembayang. Ini contoh. Dia maknanya ulama yang ijtihad ini apabila tidak ada di dalam Quran dan juga sunnah. Maknanya tidak ada apa yang diarahkan. Maka ulama bebas untuk berijtihad selagi tidak bercanggah Quran dan sunnah. Dan undang-undang yang luas. Maka ia adalah nak tunjukkan Islam satu agama rahmah. Dan syariat dalam satu aspek yang berbeza daripada akidah dan akhlak yang menumpukan kepada aspek amaliyah, aspek amal, aspek pekerjaan. Aspek amal ni pula meliputi kita kata dalam bidang ibadat. Maknanya macam mana secara direct yang ada rukunnya, ada dia punya kaedahnya, tata caranya, waktunya, itu ibadat yang kita kata yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi. Dan juga dalam aspek muamalat yang agak longgar, selagi tidak ada yang mengharamkan maka boleh. Benda-benda yang harus boleh dalam bab muamalat. Kita buat sistem apa? Selagi tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur riba, maka kita boleh guna dalam bab muamalat. Dan begitu dalam bab munakahat, dalam kita kata perkahwinan, yang melibatkan perkahwinan dan juga jinayat dalam Islam. Inilah kita kata konsepnya. Right. Ini konsep kita nak terangkan. Alright. Kalau kita tengok perundangan Islam ini meliputi semua kesalahan-kesalahan jenayah dalam Islam. Ini standard kesalahan jenayah Islam dan hukuman terhadap kesalahan jenayah tersebut serta kaedah perbicaraan dan pembuktian bagi setiap kesalahan jenayah yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala dah tetapkan apa yang patut dalam pada apa yang mereka lakukan kesilapan. Dan dalam hal ini, kesalahan jenayah Islam berbeza daripada kesalahan jenayah konvensional. Dalam Islam, jenayah yang dilakukan dalam Islam dan disabitkan hukuman, nanti di akhirat mereka sudah terlepas daripada hukuman. Kalau atas dunia ini telah dijalankan. Tapi kalau jenayah konvensional, walaupun atas dunia mereka dikena, akhirat belum terlepas lagi daripada balasan. Melainkan jika mereka bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan terdapat beberapa kesalahan jenayah dalam Islam yang tidak dianggap sebagai jenayah dalam sistem undang-undang ciptaan manusia. Maknanya
Dalam Islam ni dia ada lain sikit, berbeza daripada undang-undang konvensional. Contoh, berzina dianggap jenayah berat dalam Islam. Maknanya dalam Islam kalau kita tengok zina ini maknanya melakukan persetubuhan yang tidak mengikut apa yang telah ditentukan. Maknanya kalau dia tak kahwin, dia melakukan perzinaan, maka dalam Islam dianggap itu jenayah berat. Dalam Islam dianggap jenayah berat. Namun ia tidak dianggap sebagai kesalahan undang-undang oleh dua belah pihak. Sebab itulah kalau aku tengok kajian menunjukkan orang barat, mereka yang belasan tahun remaja-remaja mereka hampir 90% melakukan perzinaan dengan erti kata mereka ini hak asasi manusia, human right, hak asasi. Jadi mereka suka sama suka bertukar pasangan, mereka melakukan perzinaan, maka tidak dianggap bersalah dan tidak dikenakan hukuman, dan kau suka yang ni pun suka, jadi tak ada dikatakan salah. Dalam Islam kau suka ke kau tak suka ke, kalau tak kahwin kau dianggap dosa besar, dan bukan kecil. Dalam Islam orang melakukan zina ini maknanya dia kena sebab 100 kali kalau dia belum kahwin. Dua pasangan bercinta ni gak bercinta, lalu mereka pun melakukan perzinaan, disebat 100 kali. Kalau dah kahwin dia rejam sampai mati. Nak tunjukkan zina ini satu benda yang besar dalam Islam, tapi ada orang enggak remeh. Pakai seksi-meksi, bercuit-cuit, berpegang-pegang tangan, senggol-senggolan, cubit-cubitan, macam tu. Dia anggap biasa je. Maka Islam menganggap ini bukan biasa-biasa, dia luar biasa. Sebab dia melibatkan tentang keturunan. Tak sah keturunan tu. Dia anggap anak tak sah taraf kalau lahir contohnya. Maka inilah yang membezakan kita kata perundangan konvensional dan juga barat. Sebab tu ada ura-ura sebelum ni, menteri sebelum ni lah. Menteri sebelum ni kata, kalau kau nak melakukan ni, pakailah kondom. Nampak? Dia tak nak orang melahirkan buang bayi. Itu salah satu cara untuk tidak berlaku pembuangan bayi, pakailah kondom melakukan hubungan. Sebenarnya dalam Islam tak ada masalah pakai kondom, tapi yang penting yang kau salurkan kepada siapa? Kepada isteri ke kepada orang yang bukan hak? Kepada pasangan yang tak kahwin, haram lah pakai kondom, kita pakai kondom, haram. Ini isu yang perlu dipahami. Jadi begitu. Dalam konvensional mungkin orang berzina ni mungkin kena 3,000, murah sangat. Maknanya itu undang-undang. Tapi dalam Islam tidak melihat begitu. Sebab itulah apabila perzinaan ni berluar-luasa, maka Allah datangkan penyakit yang tak ada ubat sampai sekarang. HIV tak ada ubat, AIDS tak ada ubat. Sebab apa? Mereka ini seolah-olah melawan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini kena faham. Begitu juga kesalahan meminum arak dan juga kesalahan murtad. Murtad ni maknanya dia Islam, lepas tu dia keluar daripada Islam, sama ada daripada perkataan, daripada i'tiqad dia ataupun perbuatan dia tadi tu. Maknanya dia murtad. Kesalahan dalam ciptaan manusia. Dia kata, alah ini hak masing-masing lah. Hak nak pilih Tuhan mana satu, itu hak dia. Kenapa kita nak marah? Tapi dalam Islam tidak begitu. Ia melibatkan kepada keselamatan. Maka apabila kita dah Islam kita, maka kita tak boleh tukar agama. Kalau dalam Islam, siapa yang murtad tukar agama, man baddala faqtulu, hendaklah dia dibunuh. Itu undang-undangnya. Itu peraturan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Maka kena ikutlah. Mana kena bagi tempoh. Bukan yang bunuh ni bukan siapa? Kerajaan. Pihak kerajaan. Sebab apa? Islam ini mementingkan aspek penjagaan agama. Sebab tu ada hari ini orang yang murtad, orang Melayu murtad. Selepas itu mereka ini masuk agama lain, dia burukkan Islam, dia fitnah Islam. Ini yang berlaku. Alright, prinsip dan perundangan Islam. Perundangan Islam mempunyai prinsip serta dasar asas yang jelas, iaitu apa dia? Melindungi masyarakat daripada melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji ni maknanya berkaitan dengan nafsu syahwat. Dan mengkaji serta menjamin hak individu ataupun masyarakat. Ini perundangan Islam. Contoh, hak orang kumpul duit banyak. Islam membenarkan kumpul duit, tak ada masalah. Tetapi orang lain tak boleh rampas harta tersebut dengan cara
dia merompak atau mencuri, tak boleh. Maknanya dijamin hak orang tu. Orang tu untuk hidup. Orang manusia tu diiktiraf untuk hidup. Contoh orang kafir ke orang Islam ke, maka mereka boleh hidup aman damai. Tiba-tiba ada orang mengambil nyawa orang, bunuh orang, maka Islam ambil tindakan kepada orang yang merampas hak orang untuk hidup. Begitu hak orang untuk kita kata mereka melakukan jual beli dan sebagainya. Dan prinsip asas perundangan Islam adalah untuk memelihara maslahah, kepentingan dan menolak mafsadah, kerosakan agar terjamin keselamatan individu dan masyarakat. Maknanya simple prinsip yang ada iaitulah untuk kita nak pelihara maslahah dan juga menolak mafsadah. Maknanya kita nak ambil kepentingan yang mana yang menyebabkan dapat kita beri kepahaman dan menolak kerosakan. Kalau ada kerosakan daripada satu untuk menjamin masyarakat dan juga individu dalam masyarakat tersebut. Alright. Dan apakah kita kata pembalasan. Hukuman dalam Islam ni adalah sebagai pembalasan daripada perbuatan jahat. Sebab itu orang yang baik atas dunia, mereka beribadat. Allah Ta'ala gambarkan dengan balasan syurga. Dan bukan itu saja, mereka telah diberikan balasan dengan adanya bidadari, nikmat la ainun ra'at wala ainun sami'at wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maknanya satu pembalasan yang akan diberikan kepada orang yang beriman ini, yang masuk syurga, yang tak pernah nampak oleh mata, didengar oleh telinga ataupun terlintas dalam hati. Bagaimana nikmat. Ini pembalasan. Jadi Islam melihat hukum Islam ni adalah pembalasan perbuatan jahat. Tadi yang baik dibalas dengan baik, yang jahat dibalas dengan kejahatan. Untuk apa tujuannya? Menjamin keadilan serta perbuatan dendam dapat dielakkan. Sebab itu apabila orang bunuh orang, maka kerajaan letak satu undang-undang dibalas balik. Jadi keluarga mangsa yang dibunuh, dia tidak akan berdendam sebab kerajaan telah pun melakukan ataupun telah pun memberi keadilan kepada keluarga mangsa. Jadi orang tak ada perbuatan melakukan dendam dan sebagainya. Pembalasan. Yang kedua, pencegahan. Yang mana bertujuan untuk mencegah berulangnya sesuatu perbuatan jenayah. Ini dalam Islam. Mana kita nak cegah. Apabila orang tu contohnya mencuri, dipotong tangannya. Maka orang yang menengok tu takut gerun dia apabila dipotong. Jadi dia tak jadi mencuri. Contoh sesuatu perkara jenayah itu. Dan prinsip ini akan menghalang seseorang mengulangi kesalahan di samping memberi amaran kepada mereka yang berniat untuk melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya dalam Islam ni ada kepada pencegahan. Al-wiqayatu ahsan al-ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau dah sakit nak ubat, dia ada kesan. Dia ada kesan. Tapi kalau kita kata cegah, maka dia akan dalam keadaan kita kata akan dalam keadaan dapat preventif, prevention lah. Prevention maknanya dia mencegah. Cegah ni kita kata buang simptom-simptom. Itu contoh. Dan yang ketiga dipanggil pemulihan. Iaitulah prinsip ini adalah untuk mendidik pesalah-pesalah agar bukan kestabilan negara. Ini maknanya kita kata prinsip mendidik pesalah. Maknanya jangan sampai jadi pandemik pula mereka melakukan zina lah, murtad lah, apa benda yang besar-besaran. Bila seorang melakukan jenayah, dia telah menceroboh hak orang lain dan dirinya sendiri. Dia buat jenayah, dia ambil hak orang. Contoh kan? Maka pesalah ini perlu disedarkan dengan hukuman. Maka salah satunya kita disedarkan
adalah dengan cara meletakkan hukuman. Alright, itu tentang prinsip perundangan Islam. Ha. Okay. Apakah dasar perundangan Islam? Ini kita panggil maqasid syariah. Maqasid syariah. Iaitulah pertama yang paling utama memelihara kesucian agama. Dipanggil hifzuddin, iaitulah menjaga agama. Kenapa jaga agama ni? Islam adalah agama dakwah, agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Tiba-tiba ada orang merosakkan agama dengan cara murtad ataupun merosakkan agama dengan ajaran sesat dan sebagainya, maka di sini perlunya pelihara kesucian agama, tak terkeluar daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau dia juga nak murtad, maka dalam Islam meletakkan tempoh 3 hari ataupun seminggu untuk dia bertaubat kembali balik kepada Islam. Kalau tidak, barulah akan dibicarakan dan dimasukkan hukuman had. Iaitulah hendaklah dibunuh dia lah, sebab dia tidak lagi beriman pada Allah, maknanya dia telah istilahnya keluar daripada agama murtad. Yang kedua iaitulah memelihara nyawa, pelihara nyawa. Pelihara nyawa. Dalam Islam, setiap orang berhak untuk hidup. Tak boleh sewenang-wenangnya kita ambil hak nyawa orang. Dan kalau itu pun berlaku, hendaklah dia dibalas balik. Melainkan keluarga dia memaafkan dengan membayar diat ataupun membayar diat, iaitulah 100 ekor unta. Lebih kurang nilai hari ini 1 juta. Kenapa bayar 1 juta? Mungkin yang dibunuh ini bapa dia, anak-anak masih kecil, maka apabila dibayar nampung keluarga tersebut lah. Jadi bayar diat ni 1 juta tadi. Itu kalau keluarga yang mangsa dibunuh itu memaafkan, maka hendaklah dia dibayar bayar denda dalam 100 ekor unta. Lebih kurang itulah kan, 100 ekor unta. 1 ekor lebih kurang 10,000. Jadi 1 juta lah kan, 100 ekor. Yang ketiga, memelihara akal fikiran. Memelihara akal fikiran ni Islam meletakkan tak boleh kita merosakkan akal fikiran dengan isap dadah, minum arak, minum ganja, isap ganja ataupun hidu tahi lembu sebagainya. Kalau dia hidu tahi lembu ataupun minum arak, maka dia disebat 80 kali sebatan. Yang keempat, memelihara maruah dan keturunan. Tak boleh sewenang-wenangnya kita dedahkan aurat kita, buka tudung kepada orang bukan keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita, ataupun kita kata yang haram, yang tak haram dikahwini. Maknanya kena tengok. Jangan sewenang-wenang tunjuk tak sepatutnya. Jaga keturunan kita supaya tidak terputus nasab tadi. Jadi kalau dalam menjaga keturunan ni ada 2 hukuman yang Allah Ta'ala tentukan, iaitulah hukuman yang belum kahwin 80 kali sebatan, dah kahwin direjam sampai mati. Dan seterusnya, memelihara harta benda. Ini tak boleh kita sewenang-wenangnya merompak harta orang ataupun mencuri. Dan kalaupun mereka ini melakukan kesilapan tadi, mencuri dan sebagainya, dia dah ada dia punya nilaian curian tu banyak mana, maka dipotong tangannya dan dilepaskan. Kalau hari ini punya hukuman konvensional, kalau dia tu mencuri, mungkin dia bayar denda dan masuk penjara. Dalam Islam tidak boleh dipotong tangan, dia dilepaskan dan dia boleh berjalan ke hulu hilir, tak ada apa-apa sekatan. Maknanya ini nak ceritanya dalam Islam ni agama yang adil. Alright, seterusnya, apakah falsafah perundangan Islam? Apakah falsafah perundangan Islam? Yang mana pelaksanaan sistem perundangan Islam tidak membebankan penganutnya. Memang tak beban pun. Ni
adalah penjenayah. Orang yang melakukan jenayah saja. Orang yang tidak melakukan jenayah, dia tak takut apa. Tak ada masalah. Malah ia sesuai dipraktiskan sepanjang zaman. Daripada zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Osmaniyah. Dah amalkan dah. Oleh kerana itu dalam pelaksanaannya, syariah Islam sangat mengambil kira keupayaan dan kemampuan manusia. Sebab itu dalam pelaksanaan diambil kira sejauh mana kemampuan kita. Antaranya apa? Falsafah perundangan Islam ini tidak membebankan. Di mana undang-undang Islam bertujuan memberi kemudahan dan kesenangan untuk umat Islam. Maknanya nak bagi kesenangan untuk umat Islam baik dalam bidang ibadat ataupun muamalat ataupun jinayat. Dan semasa melaksanakan hukum hudud, pesalah tidak dikenakan hukuman jika terdapat sedikit keraguan. Contoh, apabila dia ni minum arak tapi tak ada saksi-saksi sebagainya, ada keraguan betul ke minum arak. Dia hanya pegang saja, dia tak minum pun. Tapi orang report dia minum. Maka ada orang kata tak, saya memang tak nampak dia minum. Maka dia tidak dikenakan hukuman hudud, tidak dikenakan hukuman had ataupun kita kata sebat tadi 80 kali tu. Kalau ada keraguan, dibuang kes. Begitu dalam perzinaan. Dalam bab perzinaan mesti datangkan 4 orang saksi. Kalau dia berzina datangkan 4 orang saksi. Tiba-tiba kes ini dia memang lakukan zina tapi saksi tak cukup 4. Maka kes itu tak laku, tak dibawa. Mungkin dia ada lain punya, bukanlah melibatkan hudud tadi. Bukan melibatkan hudud, iaitulah kalau dia dah belum kahwin sebab 100 kali, mungkin hukuman tu hukuman lain. Bukan itu. Sebab apa? Ada keraguan. Ini hebatnya undang-undang Islam. Kalau ragu je tidak diambil. Kalau guna video belum tahu, boleh edit sebagainya. Sebab itu dia kena ambil juga nak sabitkan kesalahan zina itu adalah 4 orang saksi yang tengok mereka itu berzina. Yang kedua, pelaksanaan secara beransur-ansur. Makna hukuman Allah Ta'ala diperkenalkan secara berperingkat-peringkat. Hal ini jelas kerana penurunan Al-Quran sendiri dilakukan secara beransur-ansur. Contoh, hanya diharamkan sebelum nak semayang. Kemudian barulah diharamkan secara mutlak apabila di sana sudah ada penjelasan dan kekuatan iman. Jadi macam itulah, beransur-ansur. Bukan macam kita tengok dulu apabila GST 2 tahun, 3 tahun sebelum GST dah diumumkan, ajar. Lepas tu setiap media sebagainya menggunakan promosi, akhirnya orang pun okey lah, terima dilaksanakan. Itu contoh. Tidak, maknanya tidak membebankan dan pelaksanaan secara beransur-ansur. Seterusnya, falsafah perundangan Islam yang ketiga, melaksanakan keadilan mutlak. Melaksanakan keadilan mutlak, iaitulah undang-undang Islam menjamin keadilan mutlak untuk seluruh masyarakat tanpa memilih perbezaan warna kulit, darjat, kekayaan dan sebagainya. Maka semua tadi tu diambil kira. Anak siapa? Anak Tan Sri, anak Datuk Sri, anak orang kampung, anak siapa, sama. Dia tidak pernah melihat kepada darjat keturunan. Semua manusia adalah sama di sisi undang-undang dan tiada siapa pun kebal di sisi undang-undang Allah. Atas dunia mungkin boleh terlepas, tapi di akhirat akan dibicarakan balik. Yang keempat, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maknanya prinsip falsafah perundangan Islam ini iaitulah mengatur hidup manusia atas dasar makruf dan mengenepikan mungkar. Istilah makruf bererti segala nilai luhur dan sifat baik yang selalunya diterima oleh naluri manusia sebagai baik. Manakala istilah mungkar bererti segala macam dosa dan kejahatan yang selalunya dikecam oleh naluri manusia sebagai jahat.
Tadi kita kata naluri manusia sebagai baik apabila ma'ruf. Kemungkaran ni benda-benda yang manusia tengok je, persepsi awalnya mengatakan ni jahat. Itulah ukuran baik dan buruk, kan. Dan mendapat dosa pula perkara mungkar ni. Dikecam oleh manusia pun tak suka. Kan berzina, mana ada orang suka. Maknanya orang jadi tidak ambil kira. Makhluk sentiasa serasi, ma'ruf ni sentiasa serasi dengan tabi'i. Maknanya benda baik ni dia standard dengan kebiasaan, dan sesuai dengan keperluan manusia, manakala mungkar adalah sebaliknya. Maknanya ma'ruf ni benda yang secara naturally, dan mungkar ni secara naturally tak baik lah. Ukuran dia macam tu lah. Ukuran dia macam tu. Alright. Apakah perbezaan antara undang-undang Islam dengan undang-undang ciptaan manusia? Apakah perbezaan undang-undang ciptaan Allah dan manusia? Kalau kita tengok undang-undang Allah Ta'ala, undang-undang Islam, penggubal dan autoritinya ataupun yang melakukan undang-undang itu, yang membuat undang-undang itu Allah Ta'ala, dan manusia sebagai pelaksana undang-undang. Allah maksud adalah kita ni ciptaan Allah. Macam kereta MERS, kan, Ustaz pakai MERS, maka Ustaz akan ikut arahan panduan daripada MERS, company, syarikat MERS, Mercedes-Benz gitu kan. Dia kata kau letak ni angin bajak ni, kau kena pakai ni, pakai tu, ikutlah. Tiba-tiba Ustaz nak buat suka hati Ustaz, boleh lah, hancur binasa kereta. Dia kata minyak kau letak sini, Ustaz bedal letak dekat tempat lain, Ustaz letak air tempat minyak, memanglah rosaklah. Begitulah kita ni Allah Ta'ala ciptakan, lalu Allah Ta'ala tentukan spek yang sepatutnya kau kena buat begini, kau begini. Jadi kalau kita ikut spek sepatutnya Allah sebagai pencipta, maka kita akan selamatlah. Macam kita tadi, Ustaz bawa kereta, tiba-tibanya kereta tu Ustaz suka hati Ustaz je nak letak, maka rosaklah binasa. Macam tu dah undang-undang Islam. Maknanya yang reviewnya, yang menentukannya adalah Allah Ta'ala. Kalau undang-undang barat, manusia lah yang mengubah, buat laksanakan undang-undang. Kalau manusia buat, manusia ada kepentingan kepada undang-undang itu. Kalau Allah Ta'ala tidak berhajat kepada manusia pun, tetapi nak menyeimbangkan kepentingan manusia. Jadi kat sini undang-undang barat ini manusia yang global, manusia yang yang meletakkan, ada kepentingan situ. Yang kedua, undang-undang Islam ni wahyu adalah sumber asas kepada pembentukan hukuman ataupun hukum dalam Islam. Maknanya apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala yang menceritakan kepada baginda Nabi Sallam, maka itulah yang menjadi asas kepada pembentukan hukum Islam. Akal adalah dan juga empirical ataupun kajian saintifik sebagai pelengkap. Akal ni sebagai pelengkap, nak tunjukkan kehebatan, keagungan Allah Ta'ala. Sedangkan undang-undang barat sumber asasnya adalah akal dan juga saintifik lah, empirical, dan juga budaya masyarakat sempatan. Jadi dia tengok, kalau orang kata taklah, orang kata ya lah. Sebab apa? Sebab dia ambil kira pandangan masyarakat lah. Kalau undang-undang Islam, skop dia luas, semua aspek kehidupan yang menyentuh hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Itu yang jelas. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Macam mana kita buat perjanjian, kita mengikut apa yang telah ditentukan, maka semua kena ikut. Dan juga mestilah mengikut ketetapan apa yang sepatutnya tak boleh, kalau kita buat maka rosak. Maka contohnya macam banjir, gempa bumi sebagainya.
Ini antaranya pertama ketetapan Allah, yang keduanya tangan-tangan manusia digondolkan bukit, buang sampah berkata-kata, ke menyebabkan kerosakan alam. Sedangkan undang-undang barat skop dia terbatas, tidak menyentuh persoalan hubungan dengan Allah, dia tak ada. Dia hanya hubungan dengan manusia dan dengan alam, dia tak kisah. Dengan Tuhan dia kata tak ada masalah, Tuhan yang jadikan, Tuhan dah faham dah. Dia anggap macam tu. Jadi hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Okey, seterusnya undang-undang Islam. Pelaksanaannya dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia sejagat. Maknanya apa yang Allah Ta'ala tentukan tadi untuk keharmonian, harmoni kehidupan. Dan undang-undang barat tidak berupaya memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia. Undang-undang barat ni dia macam kita tadi lah, kalau mencuri potong tangan, dia bayar denda. Jadi itu dah berlaku. Kalau asyik undang-undang Islam, undang-undang jenayah barat, mungkin dia kena masuk penjara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi undang-undang Islam tidak, dia hendaklah dikisos, balas balik. Maknanya kalau simbah asid muka jadi alien, bertukar, maka dia kena simbah balik asid, muka jadi alien, biar dia rasa sakit. Maka kalau macam tu, ada tak kita akan melakukan jenayah dalam kepada orang lain? Tidak. Sebab apa? Kita takut kalau kita buat orang, maka kita akan dibalas balik dengan perbuatan kita tadi. Ini hebatnya undang-undang Islam. Okey, apakah sumber daripada perundangan Islam? Pada asasnya, sumber perundangan Islam ni terbahagi pada dua lah. Iaitulah kita akan mempelajari dengan lebih dalam mengenai sumber ini dalam bahagian seterusnya. Yang pertama kita panggil Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini merupakan sumber utama perundangan Islam. Dan keasliannya yang ada dalam Al-Quran tetap terjamin. Tetap terjamin. Oleh kerana itu, syariat Islam bersumberkan Al-Quran, maka dengan sendirinya syariat Islam merupakan syariat yang terbaik, sebab Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah ataupun peraturan yang Allah Ta'ala telah tentukan tu. Jadi kalau kita follow Al-Quran, maka kita akan selamatlah. Okey, oleh kerana syariat Islam tu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, maka dengan sendirinya syariat Islam merupakan syariat terbaik, bahkan yang dipilih oleh Allah. Allah Ta'ala yang pilih. Maknanya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Al-Quran masih sesuai digunakan sebagai panduan dan rujukan untuk kehidupan semasa, kerana isi kandungan yang lengkap merangkumi bidang sosial, ekonomi, undang-undang, sejarah, sains, teknologi, IT, ICT, semua ada dalam Islam. Okey. Boleh kita ni dulu lah Firdaus, kita tangguh sekejap Firdaus. Bukan tangguh, off kan record, kita buat rekaman baru nanti.